Assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan kepada Dr. Usman dan kawan-kawan sekalian. Kami akan membentangkan kertas kerja kami yang bertajuk Projek Peladangan Berkelompok yang menjurus kepada penanaman sayur-sayuran jenis daun dan buah. Terlebih dahulu, sekiranya saya memperkenalkan ahli kumpulan kami, iaitu saya sendiri, Muhammad Fakarudin Misham bin Uthman. Di sebelah kiri saya ini Ananti, Rasuli dan akhir sekali Rozia. Pengenalan projek kami. Kumpulan kami telah memilih projek peladangan berkelompok, iaitu penanaman sayur-sayuran jenis daun dan buah secara berkelompok di kampung Tinggi Teras sebagai menyokong langkah kerajaan dalam mengkaji bidang ini. Kenyataan permasalahan projek. Pertama, dasar kerajaan. Dasar pertanian pertama dan dasar pertanian kedua dilihat gagal dalam meningkatkan mutu pengeluaran pertanian negara. Ini dikaitkan dengan nilai import makanan yang mencecah hampir RM10,000 bilion setahun. Kedua, kekurangan penanaman sayur-sayuran. Penanaman sayur-sayuran kurang diberi perhatian di Pulau Pinang. Dengan adanya projek penanaman sayur-sayuran ini secara komersial, sedikit sebanyak dapat meningkatkan penawarannya dalam pasaran tempatan. Ketiga, mengurangkan risiko. Bidang pertanian bukanlah satu bidang yang mempunyai risiko yang tinggi berbanding dengan lain-lain bidang seperti perindustrian. Keempat, mengoptimumkan penggunaan tanah. Tanah merupakan satu sumber yang penting bagi projek ini, terutamanya di kawasan balik pulau. Oleh itu, ia seharusnya digunakan dengan sebaik-baiknya dan seoptimal yang mungkin. Ketiga, kekurangan usahawan. Bilangan usahawan yang mencuburi bidang perniagaan adalah sangat kurang. Oleh itu, kami sebagai para graduan memilih untuk mencuburi bidang ini sebagai langkah untuk menggalakkan ramai usahawan mencuburi bidang ini. Kenyataan misi projek. Pertemuan dengan Jabatan Pertanian Negeri. Kami mengadakan perjumpaan dengan Encik DC selaku pegawai Jabatan Pertanian Negeri Barat Daya. Kedua, pertemuan dengan petani. Kami mengadakan pertemuan dengan beberapa orang petani di kawasan Tinggi Teras untuk mempelajari teknik-teknik penanaman. Ketiga, mendapatkan nasihat daripada Jabatan Pertanian Negeri. Kami mendapatkan nasihat dan pandangan daripada Jabatan Pertanian Negeri. Keempat, memohon pinjaman. Kami telah memutuskan untuk memohon pinjaman daripada Bank Pertanian Malaysia di samping menerima sumbangan modal dari Jabatan Pertanian Malaysia. Pertanian peladangan berkelompok. Pertanian peladangan berkelompok adalah sangat kurang. Jadi kami telah memilih projek ini untuk dimajukan. Objektif projek. Pertama, memenuhi matlamat kerajaan. Kami memilih projek penanaman sayur-sayuran ini secara kelompok ini bagi memenuhi objektif kerajaan di samping meningkatkan mutu pengeluaran makanan negara. Dua, mendapatkan keuntungan. Projek ini dijangka dapat memberi pulangan purata bersih seorang peserta sebulan ialah RM1,447.36. Ketiga, membuka peluang pekerjaan. Dengan berjalannya projek ini, ia telah membuka peluang pekerjaan kepada penduduk sekitar kampung Tinggi Teras. Keempat, memenuhi permintaan pasaran. Permintaan sayur-sayuran telah meningkat dari tahun ke tahun mengikut rangkaan asas yang dikeluarkan oleh Jabatan Pertanian Pulau Pinang yang menunjukkan peningkatan permintaan sebanyak 4.02% dari tahun 1999 ke 2000. Seterusnya saya serahkan kepada rakan.
Selamat sejahtera. Sekarang saya akan teruskan pertanyaan kami dengan tajuk siapa dan apa faedah projek. Satu, melahirkan lebih ramai usahawan. Keadaan ini adalah salah satu dasar baru kerajaan untuk menggalakkan lulusan universiti untuk menyertai bidang pertanian. Ini akan menjadikan petani sebagai pengurus syarikat-syarikat besar dengan menggunakan kepakaran usaha IPT. Seterusnya membuka lebih banyak peluang pekerjaan. Dengan berlakunya Kementerian Ekonomi 1997, bidang pertanian ini telah banyak membantu memberi pendapatan sampingan kepada mereka yang kehilangan pekerjaan. Seterusnya meningkatkan pengeluaran makanan. Objektif pengeluaran makanan ini ialah untuk mengurangkan kos import bahan yang terdedah pada harga antarabangsa dan mengurangkan tekanan inflasi bagi makanan. Seterusnya ialah jangkaan daya projek. Projek ini akan dijalankan selama 5 tahun sebelum kami membuat keputusan yang lain dengan mengkaji keadaan semasa pasaran dan tingkat kemajuan projek sama ada untuk meneruskan projek ini atau tidak. Seterusnya adalah jenis projek. Kami mengklasifikasikan projek tinggi teras ini sebagai projek sementara. Ini adalah kerana ia merupakan projek kami yang pertama dan ia bukannya satu projek yang berulang-ulang. Seterusnya ialah kajian pasaran. Seperti yang dapat dilihat di skrin, raja unjuran penawaran dan permintaan komoditi tanaman bagi tahun 2001 hingga 2005 didapati semakin meningkat dari tahun ke tahun. Bagi projek tinggi teras ini, kami akan menjalankan 3 sistem pasaran, iaitu jualan terus melalui Jabatan Pertanian sebanyak 20%, jualan kepada pekedai-pekedai runcit sebanyak 30%, dan jualan kepada runcit pasar balik pulau sebanyak 50%. Seterusnya ialah keperluan kerja projek. Satu, lokasi projek. Kelompok sayur di Fitras ini dia terletak 2 km dari Pekan Balik Pulau dengan luasan 1.2 hektar agro iklim. Purata hujan bagi 10 tahun iaitu dari tahun 1990 hingga 1999 ialah sebanyak 222.4 mm. Ini menunjukkan kawasan lokasi projek kami mendapat kelembapan bersesuaian dengan tanaman kami. Seterusnya ialah kesesuaian tanah. Tanah jenis liat berpasir ini mempunyai saliran yang baik, rata dan sesuai untuk tanaman sayur-sayuran. Peralatan dan mekanika silara. Antara peralatan yang kami perlukan ialah jentera pembajak, pam air, peralatan sprinkler, pam penyembur dan rumah kali serangga. Seterusnya ialah modal. Modal permulaan sebanyak RM18,823 diperlukan untuk projek ini. Jabatan Pertanian Negeri akan membiayai projek kami sebanyak RM6,072.22. Baki modal ini akan dibiayai oleh peserta projek sendiri dengan membuat pinjaman daripada Bank Pertanian Malaysia. Seterusnya lokasi dan sains projek. Projek penanaman sayur-sayuran jenis daun dan buah secara berkelompok ini dia terletak di kampung Tinggi Teras iaitu 2 km dari Pekan Balik Pulau di Bukit Tinggi, bahagian barat daya. Luasan projek ini adalah 1.2 hektar dengan melibatkan 4 orang pengusaha projek dan 3 orang petani. Sekarang pertanyaan akan diteruskan oleh Rasul. Selamat sejahtera. Seterusnya saya akan menerangkan tentang tajuk yang seterusnya iaitu struktur pembahagian kerja. Pengurus projek ini adalah Muhammad Abdul Razak Hisham. Pengurus pentadbirnya adalah Ananti Mulyadi. Pengurus kewangannya saya sendiri iaitu Rasuli Razali. Dan yang terakhir pengurus pemasaran iaitu Ruzia Ismail. Sekarang kita akan melihat pula kepada keperluan sumber-sumber. Sesuatu projek mesti mempunyai sumber-sumber yang mencukupi agar dapat mencapai matlamat projek. Pertama, sumber yang diperlukan adalah bahan mentah. Bahan mentah terdiri daripada biji benih dan baja. Keduanya adalah alatan. Alatan yang diperlukan adalah peralatan pengairan, pengukur batas, bakul dan lain-lain. Yang ketiga adalah tanah. Tapak lokasi tanah kami adalah di kampung Tinggi Teras di Balik Pulau. Sumber keempat adalah kewangan. Modal yang digunakan terdiri daripada 2 iaitu sumbangan daripada Jabatan Pertanian Negeri Pulau Pinang dan pinjaman daripada Bank Pertanian Malaysia. Sumber yang kelima adalah buruh. Buruh adalah sumber yang paling penting dalam melaksanakan suatu projek. Kami memerlukan 3 orang pekerja untuk menjalankan projek penanaman sayur-sayuran ini. Kita akan melihat pula kepada tanaman-tanaman yang diusahakan oleh kami. Pertama adalah tanaman sawi. Nama saintifik bagi sawi adalah Brassica sp.
faktor iklim yang sesuai untuk tanaman sawi adalah 23 hingga 35 darjah Celsius. Faktor tanah, sifat-sifat tanah yang sesuai adalah sederhana sesuai untuk tanaman sawi, iaitu pasir yang tidak berstruktur dan lumpur. Keluasan yang diperuntukkan untuk tanaman sawi adalah 0.30 hektar. Jumlah kos pengeluaran yang diperlukan untuk keluasan sebanyak 0.30 hektar adalah RM 1,599.02 sen. Hasil boleh dikutip dari di antara 27 hingga 30 hari selepas penyemai dengan memotong paras tanam. Tanaman yang seterusnya adalah tanaman jagung. Nama saintifik bagi jagung adalah Zialis L. Faktor iklim yang sesuai bagi tanaman jagung adalah 30 hingga 35 darjah Celsius. Faktor tanam yang sesuai untuk tanaman jagung adalah pasir tidak berstruktur. Keluasan yang diperuntukkan untuk tanaman jagung adalah 0.30 hektar. Jumlah kos yang diperuntukkan untuk tanaman jagung adalah sebanyak RM 1,796.66 sen. Hasil boleh dikutip di antara 70 hingga 84 hari. Seterusnya kita lihat pula pada tanaman cili. Nama saintifik bagi cili adalah Capsicum spp. Faktor iklim yang sesuai bagi tanaman cili adalah 23 hingga 35 darjah Celsius. Faktor tanah yang sesuai bagi tanaman cili adalah lumpur berpasir, dan keluasan yang diperuntukkan juga adalah sebanyak 0.30 hektar. Jumlah kos yang diperuntukkan untuk pengeluaran untuk tanaman cili adalah RM 60,515.88 sen. Hasil boleh dikutip di antara 2 hingga 2,5 bulan. Sekarang saya serahkan tantangan seterusnya kepada Razia. Assalamualaikum dan selamat petang. Saya akan membentangkan tanaman yang seterusnya, iaitu tanaman timun. Iklim yang sesuai untuk tanaman timun adalah 39.4 darjah Celsius. Faktor tanah yang sesuai adalah tanah gembur yang berpasir. Keluasannya adalah 0.80 hektar, dan jumlah kos pengeluaran yang diperuntukkan adalah RM 10,296.45, dan hasilnya dikutip pada minggu yang kelima. Tanaman yang seterusnya adalah tanaman bendi, di mana iklim yang sesuai adalah 23 hingga 35 darjah Celsius. Tanah yang sesuai adalah tanah liat, dan keluasannya adalah 0.75 hektar. Kos pengeluaran yang diperuntukkan adalah RM 5,319.53. Hasil yang dikutip pada tanaman seterusnya adalah terung. Iklim yang sesuai adalah 25 hingga 35 darjah Celsius. Tanah yang sesuai adalah pasir yang berstruktur, tidak berstruktur dan lempung. Dan hasil yang dikutip pada minggu yang ke-12. Secara kesimpulannya, industri pertanian juga menjadi salah satu penyumbang utama pada pengeluaran negara kasar. Kerajaan telah banyak memberi tumpuan kepada sektor pertanian dengan memperkenalkan dasar-dasar baru bagi meningkatkan taraf hidup para petani, sekaligus meningkatkan pendapatan negara. Oleh itu, kami sebagai pengusaha projek pengadaan berkelompok di kampung Titik Beras balik pula bertujuan untuk menunaikan hasrat kerajaan tetapi belajar meneruskan sebuah projek berkelompok. Sekian itu pemberitaan kami.